Dasar Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Shalom dan selamat pagi. Puji Tuhan, kita dapat sekali lagi dalam renungan saluran bangkit. Sebelum kita menyanyikan lagu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan terima kasih atas pagi ini Tuhan. Engkau telah sediakan setiap kami di sini Tuhan. Biarlah kami Tuhan terbuka hati Tuhan untuk memuji, mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu jadi panduan di dalam hidup kami dan akan menyentuh kami Tuhan supaya menjadi kehendak-Mu Tuhan. Biarlah kami hidup turut dengan kasih-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah serahkan semuanya. Amin. Mari kita menyanyikan lagu Sentuh Hatiku Tuhan. Betapa aku mencintaimu, segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Menjadi yang baru,
Shalom saudara-saudari. Pernahkah Anda dibuli oleh orang lain? Apakah perasaan Anda? Kira baik kan? Mari kita tengok lagi dalam masyarakat masa Nabi Mika. Kita mendapati bahawa masa itu juga ada penindasan yang berlaku di kalangan mereka. Situasi kurang baik ditindas. Ada banyak kepercayaan, ada penindasan yang berlaku. Golongan yang lebih berkuasa, yang lebih kaya, menindas golongan yang lebih lemah, lebih miskin. Mereka juga ada kemelesetan ekonomi. Jadi pada masa itu, apakah harapan mereka terhadap Tuhan kalau penindasan yang sedang berlaku? Dan juga untuk hari ini, apakah harapan kita terhadap Tuhan bila kita rasanya penindasan yang sedang berlaku di dunia kita? Mari kita lihat ke buku Mika bab 2 ayat 1 sampai 3. Bab 2 ayat 1. Alangkah malamnya orang yang merancang kejahatan sementara berbaring di tempat tidur pada waktu malam. Apabila fajar mengisi mereka melaksanakan rancangan jahat itu kerana mereka dapat berbuat demikian. Apabila mereka mengingini ladang, mereka merampas ladang orang lain. Apabila mereka mengingini rumah, mereka merebut rumah orang lain. Tiada keluarga sesiapa pun atau ada sesiapa pun yang selamat. Oleh itu, Tuhan berfirman, Aku bercadang mendatangkan bencana kepada kamu. Kamu tidak akan melarikan diri daripadanya. Kamu akan ditimpa kesusahan. Maka kamu tidak akan dapat bersikap angkuh lagi. Dari 3 ayat ini, kita mendapati bahawa Tuhan memerintah dalam penindasan. Dalam ayat 1 ke 3 di sini, kita boleh lihat orang yang menindas ini. Itu adalah orang yang lebih kaya dan orang yang lebih berkuasa. Penindasan masih ada pada masa itu dan juga pada masa hari ini. Masa itu orang jahat, mereka merancang kejahatan sementara berbaring di tempat tidur pada waktu malam. Bagi orang Yehuda, tempat tidur atau katil adalah satu tempat yang baik untuk pemikiran dan periksa diri sendiri. Seperti dalam Mazmur, pemuizi selalu berfikir tentang Tuhan. Tetapi di sini pula, buku Mika sini, orang yang jahat itu dia hanya berfikir untuk membuat rancangan jahat. Ayat yang kedua, kita boleh lihat betapa jahat orang ini. Mereka mengingini sesuatu, mereka terus pergi rampas saja. Bagi orang yang lebih tidak berkuasa, ladang itu sebenarnya adalah kurniaan Tuhan, mungkin sejak nenek moyang mereka, dan juga satu-satunya sumber rezeki bagi mereka. Kalau dirampas, memang habis semua. Masyarakat masa itu sudah sangat tidak aman. Lagi ada kuasa kerajaan Asyur. Jadi situasi itu memang tidak baik untuk mereka. Hari ini, kita juga seperti orang yang lebih rendah ataupun orang yang lebih lemah itu. Mungkin kita juga berada dalam penindasan. Ada penindasan dari segi tubuh dan roh. Dari segi tubuh, kita mungkin ada penindasan dari kerajaan. Biarpun mana-mana parti yang perintahlah. Mungkin dari masyarakat. Mungkin dari orang lain. Penindasan juga wujud dari segi roh. Kita mungkin ada penindasan dari iblis, dari percobaan. Saudara-saudari, penindasan mungkin masih ada. Tetapi bergantunglah kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Kerana Tuhan masih memerintah dalam penindasan. Biarpun dalam tubuh ataupun dalam roh, Tuhanlah yang paling besar. Dan kita tahu, penindasan itu bukan selama-lamanya. Nabi Mika ternampak keadaan macam itu. Hatinya susah. Dia mesti berani memberi amaran dan menegakkan keadilan untuk kumpulan yang lemah itu.
dan mohon Tuhan yang adil menghukum. Kamu tengok dalam ayat pertama sana sudah menulis, alangkah malamnya orang yang merancang kejahatan. Kita boleh lihat Nabi Mika, dia sedang memberi amaran kepada orang yang melintas. Malanglah mereka. Dan ayat yang ketiga, Nabi Mika mengumumkan bahawa Tuhan berfirman untuk mendatangkan bencana kepada mereka yang melintas. Tuhan tentulah melihat orang jahat yang sedang melintas. Kumpulan yang lebih lemah itu. Tuhan yang suci tidak akan membiarkan berdosa berterusan. Bencana yang disebut oleh Tuhan boleh ada dalam dua aspek. Satunya adalah Tuhan menghukum pelintas melalui bencana alam dan kerja manusia. Yang lain adalah melalui hukuman Tuhan dalam roh, yaitu dalam buku Galatia, seseorang yang menuai apa yang ditanamnya. Kalau dia yang melintas orang lain, pasti dia ada hukuman menunggu dia. Tapi yang penting bukan kita kata, orang yang melintas dihukum, tetapi yang penting adalah Tuhan akan menyelamatkan kita dari pelintasan. Pelintasan bukan selama-lamanya. Saudari Teng, pada umur 23, masa itu dia datang, dia belajar di Pili, Sibu. Suatu kali, kawannya menipu dia pergi pejabat pos untuk ambil barang. Baru saja dia ambil bungkus itu, ditangkap polis. Rupanya dalam bungkus itu ada tanda. Dia dihukum hukuman mati atas bungkus itu. Pendeklah cerita adalah dalam penjara selama 14 tahun, dia menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan bergantung kepada Tuhan, menjadi orang baru dalam Kristus masa dia hidup dalam penjara. Sudah berapa kali dia ingin membunuh diri, tapi Tuhan selamatkan dia. Akhirnya pada umur 33, selepas 10 tahun Tuhan menyelamatkan dia dari pelintasan melalui pengampunan hukuman DYT Sarawak. Pada umur 37, dia percaya keluar dari penjara dan balik ke tempat asal. Kita belajar dari saudara Teng, bergantung kepada Tuhan, menetap mata kita terhadap Allah, mengingatkan janji Allah dalam Alkitab. Saudara-saudari, pelintasan mungkin masih ada. Mungkin kita sudah cuba sedaya upaya, tapi kita mesti percaya bahawa Allah tetap bersedia menghibur dan menyelamatkan kita. Saudara-saudari, adakah Anda berada dalam kesusahan? Marilah kita berseru kepada Allah, menyerahkan segala kesusahan ke dalam tangan Allah. Mohon Allah menghibur dan membangkitkan kita. Bapa Tuhan yang di syurga, Engkau tahu segala perasaan kami dan keadaan yang kami sedang mengalami. Allah Bapa, mohon Engkau membantu kami untuk terus mengalami Engkau, membantu kami dalam kesusahan kami. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.